wabarakatuh. Bismillah, masya-Allah, la quwwata illa billah, masya-Allah, kullu nikmatin min Allah, masya-Allah, al-khair kulluhu biyadillah, masya-Allah, la yasifu su'a ila Allah. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita seperti kita rancang dalam program kita, iaitu pakar atau konsultan kardiologi daripada Hospital Pakar KPJ Selangor, Dr. Nur Faizan Saidin, yang akan membicarakan tentang topik serangan jantung. Saya ini pun topik itu tapi penting pasal kes serangan jantung ni boleh katakan terlampau banyak sekarang ni. Kenalan kita pun ramai yang kena yang tu. Jadi pilihan topik ni adalah satu pilihan topik yang tepatlah untuk program kesihatan ni. Jadi saya minta pada yang berada di sebelah sana kiri dewan ataupun kanan dewan tu untuk kita sesama berada di tengah ni, pasal doktor akan bagi slide untuk kita sama-sama tonton nanti. Jadi samalah belah sana pun kalau boleh kita kumpul di bahagian tengah dewan lah. Jadi pada muslimah mungkin tak pasti boleh nampak dari jauh ke tak, kalau ataupun mungkin boleh ke depan juga ke untuk nak tengok apa ni presentation daripada doktor lah. Jadi saya rasa untuk tidak menekan masa, kita section kita ini kita buat secara, doktor akan bagi presentation melalui slide ni, dan sesudah daripada presentation nanti sebarang soalan daripada tuan-tuan semua dialalukan. Kita bagi ruang, doktor bagi ruang untuk bertanya secara terus kepada doktor tentang apa-apa soalan berkaitan dengan topik yang dibincangkan pada hari ini. Juga pada sesiapa yang mengikuti rancangan secara terus melalui FB Live, boleh juga melontarkan soalan melalui FB Live di ruangan komen. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Dr. Nur Faizan untuk meneruskan sesi kita pada malam ini. Silakan. Tapi Isyak nak berhenti sekejap untuk azan. Azan je. Untuk azan saja. Azan jadi. Cue saya lah bagi cue. Terima kasih saudara pengurusi. Saya buka sekejap boleh Terima kasih saudara pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara Samhan kerana menjemput saya dan juga Hakim dan juga rakan-rakan saya. Tinggi-tinggi penghargaan kepada Masjid Al-Munawarah kerana menjemput kami datang menjadi sebahagian daripada program pada minggu ini, beberapa hari ini juga beberapa hari yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya saya nak mulakan dengan mengatakan perasaan bangga kerana berada di sini, dan juga teruja, dan juga sekali lagi saya rasa impress lah dengan program yang telah disusun atur oleh Masjid Al-Munawarah. Saya dah tengok program yang telah diwawancarakan untuk beberapa hari belum lagi pada hari ini dan juga hari yang akan datang. Yang paling stand out sekali adalah acara bagi voucher untuk anak-anak muda kita 12 tahun ke 17 tahun hadir 5 waktu sembahyang di masjid, dan ada reward untuk mereka. So saya mengucapkan syabas kepada ahli AJK dan juga saudara-saudari semua. So saya akan mulakan dengan menunjukkan beberapa slide. Nampak slide ni? Okey. Nama saya Dr. Nur Faizan bin Saidin. Saya adalah
salah seorang daripada doktor yang bertugas di KPJ Selangor pakai ni. Macam mana pakai ni? Ini. Okey, bidang kepakaran saya adalah perubatan jantung. Dan ini adalah hospital di mana saya bertugas. Seperti yang terpapar, Seksyen 20, Masjid Negeri yang nampak CP-CP dekat belakang sana, MBSA. Sebelah kami ada Pos Malaysia, Panasonic dan sebagainya. Itu boleh bayangkanlah siapa yang biasa dengan Shah Alam akan tahulah area ini. Saya cakap pasal kepakaran saya sebab hari ini kita nak cakap pasal serangan jantung. Saya tahu setahun dan 2 tahun kebelakangan ini kita berada dalam satu fasa yang tak pernah terjadi, unprecedented, iaitu pandemik COVID. So pastinya akan ada soalan-soalan yang akan berkait dengan COVID. Tapi pada hari ini kita tumpukan, kita fokuskan kepada serangan jantung. Okay? Sebabnya adalah seperti yang saudara Samahan, saudara penerusi kita telah jelaskan sebentar tadi. Ini adalah isu yang sebenarnya sebelum COVID pun ada, semasa COVID pun ada, selepas COVID pun akan bersama kita. Ya, saya tunjukkan slide ini sebab saya nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan hospital saya yang tungkus-tumus dari dulu dan sampai sekarang. Kita belum menang. Kalau kita perhatikan nombor ataupun angka yang masih positif, masih melebihi 20,000. Saya tak tahu berapa hari ini, tapi semalam 20,000 lebih. Tidak lupa juga saya nak mengucapkan syabas kepada AJK Masjid, dan mereka ini adalah, bagi saya adalah frontliner jugalah, kan, frontliner untuk anda semua. Dan juga mereka juga adalah wira-wira yang kurang didendang, bukan kata tak didendang, tapi kurang didendang. So syabas saya lagi. Okey, baik. So, sebenarnya kalau cakap pasal serangan jantung ni, 1 jam pun tak cukup. Saya sebenarnya akan beringkaskan apa yang saya cuba nak sampaikan di sini dengan harapan para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat memahami bahawa serangan jantung ini sebenarnya soalan yang terakhir sekali. Adakah boleh dicegah ataupun boleh dielak? Jawapannya adalah ya. So, saya letakkan beberapa soalan-soalan berkenaan dengan serangan jantung yang sering kali timbul bila mana saya bercakap pasal siapa saja pakar jantung ataupun pakar perubatan bercakap pasal serangan jantung ataupun dalam bahasa Inggerisnya heart attack. Persoalan-persoalan yang sama akan timbul. Yang pertamanya, apa sebenarnya serangan jantung tu? Apa serangan jantung tu? Ya. Yang kedua, adakah kita cakap pasal serangan jantung, adakah ianya sama dengan angin ahma, iaitu stroke lah. Ya. Yang ketiga, siapa yang akan mengidap sakit jantung ataupun serangan jantung? Siapakah orangnya? Siapa yang dapat serangan jantung? Soalan seterusnya, adakah kalau kita mendapat serangan jantung, adakah boleh dirawat? Dan yang keempat, adakah boleh dicegah ataupun dielak? Pastinya kalau tidak boleh, saya tidak berada di sinilah. So, sebenarnya saya akan menerangkan satu persatu bahawa sebenarnya semua-semua ini boleh dirawat dan boleh dielak. Saya bagi satu persatu dahulu. Yang pertamanya nak memberi sedikit gambaran bahawa sakit jantung ini sebenarnya ada berbagai-bagai. Kita ada kita ada sakit penyakit coronary artery disease, ya, penyakit jantung koroneri lah, yang mana berkait rapat dengan serangan jantung yang saya akan terangkan sebentar lagi. Kita ada darah tinggi, kita ada penyakit injak rosak. So, injak rosak ini datang dalam berbagai-bagai bentuk, sama ada injak tu bocor ataupun injak tu keras dan sebagainya. Penyakit jantung lemah yang dipanggil heart failure, jantung bengkak dan lemah. Penyakit congenital heart disease, jantung berlubang. Semua ini sebenarnya adalah penyakit-penyakit jantung yang berbagai. So, kalau saya nak terangkan satu persatu mungkin akan mengelirukan tajuk asal, iaitu serangan jantung. Walau bagaimanapun, semua yang saya sebutkan tadi semuanya
potensi menyebabkan serangan jantung, heart attack sebagai end result dia, sebagai penghujungnya. Lebih-lebih lagi heart failure, hypertension, diabetes dan sebagainya, kencemanan dan sebagainya lah. Okey. Saya tunjuk gambar ini sebagai satu gambaran kepada tuan-tuan dan puan sekalian berkenaan dengan skop kerja saya. Selain daripada merawat pesakit di klinik, menerima berbagai-bagai jenis dipanggil history lah, komplain daripada pesakit, sakit dada, sesak nafas, kaki bengkak, cepat letih dan sebagainya. Saya juga seterusnya akan memilih pesakit untuk membuat beberapa pemeriksaan lanjutan, antaranya adalah chest x-ray, ECG dan sebagainya. Saya akan tunjukkan satu persatu secara perlahan-lahan, dan ini adalah antara prosedur yang mana sering kali saya buat jikalau saya suspek ataupun pesakit datang disebabkan oleh serangan jantung. Dan prosedur ini nama dia adalah coronary angiogram. Mungkin ada yang pernah lalui, mungkin ada yang belum pernah lalui, ataupun pernah dengar saudara ataupun rakan, sahabat, kawalan yang pernah lalui prosedur ini. Bagi saya, kalau boleh janganlah lalui prosedur ini, sebab ianya berisiko tapi boleh menyelamatkan nyawa. Dan dengan cara membuat coronary angiogram ni, saya boleh tahu sama ada pesakit saya ada saluran yang tersumbat, dan kalau ada saluran tersumbat tu berapa tahapnya, severity-nya berapa. Adakah mild, iaitu tak berapa teruk, mungkin tengah-tengah, ataupun severe, ataupun 100% tersumbat, blockage. Okey. So kalau katakanlah dah ada blockage seperti yang tertera, akan saya masukkan wire, masukkan balon untuk besarkan arteri itu seperti yang tertera, dan akan masukkan stent. Selalunya akan diakhiri dengan meletakkan stent untuk memastikan arteri itu sentiasa terbuka untuk jangka masa yang lama. Tapi saya juga diingatkan bahawa walaupun ada stent di situ, boleh berlaku masalah yang sama di masa hadapan kalau tidak berhati-hati. Okey, saya akan terangkan sebentar lagi lah. Ini rupanya stent lah, kalau siapa-siapa yang tak pernah tahu apa itu coronary angiogram, coronary angioplasty dan stenting, inilah rupanya dari segi diagrammatic representation of how it works lah. Ini adalah rupa bila kita dah masuk stent, arteri itu akan nampak cantik lah, saluran darah semuanya akan mengalir dengan baik, dengan harapan tak adalah lagi masalah-masalah yang lain. So, saya akan pergi slide yang seterusnya. Okay. Dan akses selalunya sama ada di tangan, iaitu sekarang ni pakar jantung pada ketika ini lebih gemar membuat prosedur melalui tangan. Okay, sebab lebih cepat, recovery period lebih cepat balik, cepat pulang daripada hospital dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan bawa kes, sebab kes ni adalah kes yang sebenar berlaku di kalangan kita semua, di kalangan masyarakat. Dua kes. Satu kes adalah kes seorang pesakit yang muda, tak pernah ada masalah, tak pernah tahu pun dia ada sakit jantung. Boleh berlaku antara kita semua. Umurnya 33 tahun, tak pernah hisap rokok, tak pernah buat check up lah. Sudah tentunya tak pernah buat check up, tidak pernah tahu yang dia ada kolesterol. Sebenarnya dia ada kolesterol, tapi tidak pernah buat pemeriksaan, jadi tak pernah tahu yang dia ada kolesterol. Pada malam tersebut, malam kejadian, dia berhajat untuk bermain futsal. Pada hari-hari yang lain pun dia main futsal, tetapi dia rasa tak sedap. Seumur 33 muda lah. Bagi saya rasa kalau dia pergi juga pada malam itu untuk bermain futsal, saya rasa dia akan kolaps di padang futsal. Tetapi apa yang berlaku adalah dia rasa tak sedap, dan dia ingat angin ulu hati, sakit di ulu hati, dan semakin teruk, dan dia batalkan niatnya untuk pergi main futsal, dan dia hadirkan diri ke emergency room di kecemasan. Apa yang berlaku adalah dia mengalami serangan jantung. Masya Allah, syukur dia hadir, umur 33, ada seorang isteri dan anak yang kecil, hadir di kecemasan, dan telah di confirmkan pada ketika dia berada di kecemasan tak mengalami serangan jantung. Saya nak tunjuk, ini adalah rupa coronary angiogram untuk individu yang normal lah. Ini adalah salah satu coronary, mungkin
Sekali lagi, kalau siapa yang belum pernah melihat bagaimana rupa coronary angiogram, inilah rupanya. Kita masukkan sejenis dye dalam coronary melalui aksesnya tangan ataupun kaki yang saya tunjukkan sebentar tadi, dan nampak cantik saja. Okey. So apa yang berlaku pada pesakit ini adalah, kalau tuan-tuan boleh tengok, ada satu blok, ada satu abrupt stop, ataupun tiba-tiba saja darah tak boleh mengalir di sini. Ini adalah tempat di mana arteri itu tersumbat. Oh, tak nampak di sini. Saya buat pointer. Kita ada pointer tadi ya? Tak ada, tak ada. Okey. Di sini rupanya. Di sini. Situ Okey. Dan apa yang okey, ini mungkin nampak. So apa rawatan yang telah diterima oleh beliau adalah dia dibawa secara kecemasan ke bilik pembedahan kecil untuk jantung ni, namanya cardiac catheterization lab. So laboratory untuk buka arteri lah ya. Dia adalah pembedahan kecil seperti yang saya tunjukkan tadi, melalui tangan ataupun melalui kaki. Masukkan wire dan juga masukkan satu alat untuk sedut darah beku daripada coronary itu. Dan ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah darah beku telah berjaya disedut daripada arteri itu, dan ini adalah hasil selepas disedut. Sekarang boleh nampak wire kan? Dia boleh nampak bayangan wire yang pergi ke ujung, dan juga arteri pun dah terbuka. Dan ini adalah rupa setelah dimasukkan dikeluarkan darah beku, dan ini adalah rupa bila belun dimasukkan. Belun dan juga stent. Di ujung belun tu ada stent, ada coronary stent. So hasilnya adalah okey, ini adalah arteri yang telah dirawat. Nampak terbuka cantik sampai ke hujungnya. So alhamdulillah, beliau berjaya diselamatkan dan terpaksa makan ubat selama-lamanya lah. Ubat yang dia makan selama-lamanya adalah ubat cair darah. Ya. Kes yang kedua ni ekstrim yang berbeza. Kes yang pertama, dia datang cepat, rasa tak selesa, datang ke kecemasan, dirawat dengan cepat, buka arteri, dan hasilnya alhamdulillah parameter semuanya bagus. Tekanan darah, ECG yang kita buat untuk memeriksa kesan daripada serangan jantung pun lebih dinormalisasikan lah maknanya. Dan kes yang kedua ni berbeza sedikit. Dia datang dengan severe chest pain, sakit dada yang teramat sangat. Dan dari segi background, umurnya 52 pada ketika itu, hisap rokok heavy maknanya lebih daripada 10 lah. Bagi saya, siapa yang hisap rokok lebih daripada 10 batang satu hari, bagi saya sebagai pakar jantung, itulah kira masuk kategori heavy. Dan dia hisap rokok 1 kotak ke 2 kotak satu hari, sangat heavy. Later, selepas itu diketahui bahawa dia ada darah tinggi dan kolesterol. Dan apa yang berlaku adalah, saya nak tunjuk belah kiri dan kanan, arterinya tersumbat, arteri utamanya tersumbat, iaitu yang sebelah kiri itu adalah arteri yang sebelum dirawat dengan stent, dan sebelah kanan adalah arteri yang dirawat dengan stent. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan, walaupun sudah dirawat, tetapi arteri tersebut masih lagi ada kolesterol di sana sini. Tak smooth macam arteri yang umurnya 33 seperti yang saya tunjukkan tadi. So, tapi apa boleh buat? Paksa dirawat, dan alhamdulillah dengan terbukanya arteri ini, nyawa beliau dapat diselamatkan. Syukur alhamdulillah. Tetapi berbeza dengan kes yang sebentar tadi, berbagai-bagai masalah berlaku semasa buat prosedur ini. Tekanan darah rendah, beliau hampir kolaps di atas table semasa prosedur, mengadu sesak nafas dan sebagainya. So nak membayangkan bahawa setengah kes adalah straightforward, setengah kes adalah tidak straightforward. Ada berbagai-bagai masalah ataupun komplikasi-komplikasi yang lain. Alhamdulillah beliau dapat diselamatkan, dan ini adalah apa yang kita panggil sebagai intra-aortic balloon pump, untuk yang dimasukkan ke dalam peha. Nampak balon di belah kanan tengah naik dan turun kan.
pergerakan balon itu untuk memberikan satu peluang untuk jantung berehat sementara beliau dirawat di ICU. Okey. Ini adalah beberapa cara ataupun mekanisme di mana kita boleh sedut darah beku daripada koronari. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya bila berlaku serangan jantung, arteri jantung itu tersumbat 100% disebabkan oleh blood clot ataupun darah beku. Sebab blood clot ni bila kita bagi ubat di kecemasan, kadang-kadang dah terbuka sedikit, kadang-kadang masih ada blood clot di situ yang perlu disedut keluar secara mekanikal. Dan caranya adalah berbagai cara. Salah satunya adalah yang belah kiri sekali warna biru, itu adalah cara yang paling kerap kali kita gunakan di hospital pada ketika inilah. Dan materialnya seperti mana kita basuh ayam contohnya lah, blood clot kan, ada lemak, ada ayam, begitulah rupanya blood clot ataupun lemak-lemak yang menyempitkan ataupun menutup keseluruhannya arteri yang boleh menyebabkan serangan jantung. Walaupun kecil ataupun sedikit boleh menyebabkan masalah yang besar. Dan ini pun saya dah tunjuk tadi bagaimana kita lakukan untuk membuka arteri itu, iaitu masukkan wire, balon dan masukkan stent. Okey. Baik. So daripada dua kes itu saya telah showcase sebenarnya apa yang berlaku pada pesakit yang ada serangan jantung. Kadang-kadang serangan jantung itu tidak berlaku lagi, tapi tanda-tanda kena serangan jantung sudah ada. Maknanya arteri belum tersumbat, tapi mungkin 70%, 80% tersumbat. Dan mereka ini datang dengan sakit dada, sesak nafas, reduce effort tolerance. Kalau dulu boleh berjalan jauh, sekarang tak boleh berjalan jauh. Itu adalah petanda-petanda. Saya ingatkan di sini bahawa arteriotrombosis, iaitu penyakit yang berkenaan dengan coronary thrombus, blood clot, darah beku, saluran sempit, adalah penyebab utama kematian di kalangan dewasa di seluruh dunia. Bukan COVID, bukan kanser, bukan AIDS, bukan infection. Dianya adalah arteriotrombosis. Dan arteriotrombosis ni merujuk kepada apa yang berkait dengan saluran tersumbat ataupun blood clot. Dan nanti saya tunjukkan gambar dulu ni. Ini adalah perangkaan dari segi apa yang kita dapat di Malaysia, di negara kita ini. Walaupun ini adalah perangkaan yang lama, tapi saja saya nak tunjuk bahawa penyebab utama kematian di Malaysia juga sama dengan di seluruh dunia, iaitu masih lagi serangan jantung, berkenaan dengan jantung dan juga stroke. Penyebab utama kematian di kalangan orang dewasa di Malaysia dan di dunia adalah stroke dan juga serangan jantung. Okey, apa yang berlaku adalah pada mulanya coronary ataupun arteri adalah cantik dan sebelah kiri ni kan cantik dan smooth saja, tapi disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang, banyak lemak, isap rokok, masalah-masalah darah tinggi, kolesterol, kencing manis dan sebagainya tak dikontrol, lama kelamaan lemak akan berkumpul di dalam sebelah dalam arteri. Seperti yang tertera di sini warna kuning itu adalah lemak yang tak sepatutnya ada di situ. Lama kelamaan tengok ruang arteri itu semakin mengecil dan akan jadi tersumbat sepenuhnya sama ada dengan cara tiba-tiba disebabkan blood clot ataupun menyempit daripada 50% akan jadi 70%, 80% dan sebagainya. Pada masa inilah akan ada semua simptom-simptom yang pesakit selalunya datang jumpa doktor lah, iaitu sakit dada, sesak nafas. Dan kalau kita lihat kan badan kita ni semuanya adalah satu arteri. Tunjuk. Okey. Sebenarnya dalam badan kita semuanya adalah satu tube yang sama. Tube tu bermula daripada jantung sebagai satu enjin. Jantung akan pump, darah akan keluar daripada jantung pergi ke seluruh badan, dan darah akan balik semula kepada jantung melalui vein ataupun saluran yang lain. Itu sebenarnya adalah satu saluran yang sama. So apa yang berlaku pada coronary boleh berlaku kepada saluran darah yang bagi supply kepada otak dan juga kepada kaki. Sebab itulah saya masukkan tadi, arteriotrombosis sebenarnya boleh berlaku pada jantung, boleh menyebabkan serangan jantung, berlaku di otak menyebabkan stroke, berlaku di kaki dan buah pinggang menyebabkan rosak buah pinggang,
berlaku di kaki menyebabkan saluran darah tidak mengalir dengan baik ke kaki sampai kena potong kaki, amputation dan sebagainya. Okey, saya patah balik sedikit. Saya nak bagi tahu bahawa bila mana ada tersumbat pada satu arteri seperti yang tertera, arteri yang tertera itu, saluran darah tidak dapat mengalir kepada bahagian jantung yang arterinya tersumbat dan berlakulah proses sel-sel dalam jantung mula mati dan sebagainya. Kita kata bahasa mudahnya membusuklah, ya. Dan berbagai-bagai masalah boleh berlaku selepas kena serangan jantung. Antaranya kematianlah. Kalau katakanlah kematianlah, sudden death, ya. Seperti yang kita dengar baru-baru ini, berbagai-bagai kisah di mana orang sihat pun boleh jatuh ataupun kolaps dan mengalami serangan jantung. Contoh yang paling jelas baru-baru ini sebagai Singh kan, footballer, dia adalah cyclist, sangat aktif bersukan tapi pun boleh kolaps. Dia tahu itu adalah mungkin masa dan ajalnya. Begitu juga ketika bermain badminton, ada juga yang kolaps tiba-tiba meninggal masa main badminton, masa main futsal, masa main golf dan sebagainya. Tak pernah ada masalah, tak pernah tahu yang mereka ada sakit jantung. Dan sebab kematian hanya boleh didapati kemudian saja. Saya tunjukkan gambar ini sebabnya adalah gambar post-mortem. Sebab kematian hanya dapat dibuktikan selepas kita buat post-mortem. Sedihlah kan. Dan sebab-sebabnya berbagai-bagai lah. Jantung pecah, injak rosak, tiba-tiba rupture dan sebagainya yang tak boleh dapat diselamatkan lagi, yang mana bersesuaian lah dengan sebab kematian, iaitu sudden, tak boleh nak buat apa, ya? Maknanya heart attack tu adalah heart attack yang sangat-sangat serius sampai tidak boleh nak buat apa-apa lagi. Okey, ini saya tunjukkan arteriotrombosis shorten life expectancy ni. Maknanya kalau katakanlah kita pernah kena serangan jantung pada umur 60 tahun, 9 tahun akan kurang life expectancy. Kalau kena stroke yang paling teruk sekali 12 tahun. So kalau tak ada sakit apa-apa, umur 60 tahun kita pencen, dapatlah pencen sampai 60 campur 12 tahun, 72 tahun. Tapi kalau kena stroke kurang 12 tahun. Ini satu andaian. Ini adalah satu perangkaan yang telah diberikan oleh rakan-rakan yang terlibat dalam research lah. Nak bagi andaian bahawa bila kena sakit jantung, bila kena heart attack, bila kena stroke, kita punya life expectancy akan dipendekkan. Tapi disebabkan oleh adanya teknologi baru dari segi perawatan dan sebagainya, life expectancy sekarang dah semakin baik. Tetapi masih lagi kadang-kadang tak dapat diselamatkan bila keadaan dah sangat runcing, ataupun seperti yang saya tunjukkan tadi, heart attack yang serius, major heart attack. Baik, so jadi soalan yang pertama, apa serangan jantung? So sekarang dapat idea dah apa serangan jantung, dan kita tahu bahawa serangan jantung, angin ahma ataupun stroke, dua-duanya berkait rapat. Adakah boleh dirawat? Jawapannya ya, kalau kita mengalami simptom-simptom yang menjurus kepada jantung, sesak nafas tiba-tiba, sakit dada tiba-tiba, kena pergi mendapat rawatan secepat mungkin. Sebab dari segi perubatan, kita kata time is muscle. Okay, time is muscle, maknanya kalau kita lambat merawat buka arteri yang tersumbat itu, otot jantung akan mati dan berbagai masalah akan menyusul kemudian. Rupture, sudden death, problem dengan rhythm ataupun rhythm of the heart, rhythm, ritma jantung dan sebagainya. Siapa yang dapat serangan jantung? Saya pun dah terangkan sebentar tadi bahawa any age, in particular, lebih-lebih lagi kalau ada apa yang saya tuliskan di sini. Ini adalah faktor-faktor yang akan menaikkan kebarangkalian seseorang itu kena serangan jantung, sama ada serangan jantung ataupun sakit koronari. Kita dah tahu listnya adalah list yang sama. Kita dengan bantuan sosial media, pembacaan dan sebagainya, listnya adalah list yang sama. Listnya adalah list yang sama, iaitu kolesterol, kencing manis, darah tinggi, tidak bersenam, berat badan yang melampau, okay? Dan of course yang ujung tu adalah family history, iaitu genetik. Selain daripada yang paling bawah, yang atas itu sebenarnya adalah faktor-faktor yang boleh kita
elak, cegah dan perbetulkan. Kolesterol tinggi, kencing manis, darah tinggi, semua ni kalau kita dapat rawatan yang betul, semuanya akan okey. Tapi kalau tak buat pemeriksaan, kita tahulah sama ada kita ada kolesterol ataupun ada darah tinggi ataupun ada kencing manis dan sebagainya. Tapi inilah faktor-faktornya. Saya nak pergi secara ringkas apa yang saya maksudkan dengan faktor-faktor ni, dan sebenarnya sekali lagi semua kita tahu bahawa semua faktor ni adalah faktor penting. Tapi kita tak tahu sebenarnya antara kita ni prevalence ataupun antara kita ni kita ada darah tinggi tapi kita tak pernah tahu pun kita ada darah tinggi. Sebab kita tak pernah pergi cakap. Ya. Ada kalanya darah tinggi ini cuma didapati pada ketika kita masuk hospital untuk tujuan-tujuan yang lain. Begitu juga untuk kolesterol, begitu juga berlaku dengan kencing manis. Masuk untuk tujuan lain, contohnya nak buat appendix, nak buang appendix contohnya, ataupun masuk untuk pemeriksaan, masuk untuk contohnya untuk delivery kan, pregnant lady, pregnant ibu mengandung masuk untuk buat pemeriksaan untuk deliver baby, tiba-tiba dapat tengok gula tinggi, tekanan darah pun tinggi, baru tahu pada ketika itu. Dan prevalence ataupun kejadian darah tinggi ini sebenarnya adalah lebih banyak daripada apa yang kita jangkakan, kita tahulah. Dan ini adalah perangkaan yang telah diberikan, yang telah dikongsi bersama di antara Singapura dengan Malaysia, yang mana secara ringkasnya beginilah. Nampak teknikal mungkin susah nak faham, tapi saya ringkaskan beginilah. Apa dimasukkan oleh histogram ataupun perangkaan ini adalah bila umur kita dah sampai 50 tahun ke atas, satu daripada dua individu akan ada darah tinggi, sama ada sedar ataupun tidak. Dia adalah penyakit untuk orang yang telah berumur. Ya, darah tinggi kita sedar ataupun tidak, satu daripada dua akan mengidap penyakit darah tinggi. 1 in 2 akan mengidap penyakit darah tinggi sama ada sedar ataupun tidak selepas umur 50 tahun. Betapa besarlah dari segi perangkaan. Maknanya kalau kita ambil semua tariah masjid pada hari ini, semuanya kita ambil, semua kita letak semua 50 tahun. So seorang ada darah tinggi, seorang tak ada, seorang ada, seorang tak ada, seorang ada, seorang tak ada. Itu maknanya. So maknanya memang 50% akan ada darah tinggi. Yang lebih menakutkan adalah dahlah ada darah tinggi, kita tak tahu pun sebenarnya ada darah tinggi, tak pernah tahu. Okey, jadi 70% tak pernah tahu yang ada darah tinggi. Semua 1/3 dia tahu. Dan yang dah tahu, yang mendapat rawatan, cuma 1/3 saja yang dapat rawatan. Daripada 1/3 yang dapat rawatan itu masih makan ubat 1/5. Daripada situ cuma 6% saja daripada yang didapati ada darah tinggi dan juga menerima rawatan. Tapi blood pressure-nya adalah dalam lingkungan yang kontrol. So maknanya sebab itulah kita tengok tiap-tiap hari ada orang sakit jantung, kena stroke dan sebagainya. Sebab tak pernah tahu, pertama. Yang keduanya, walaupun dah tahu tapi tekanan darah tak pernah terkontrol. Okey. Dan dia berkait dengan nilai darah tinggi itu lagi tinggi. Senanglah nak faham. Ini sebenarnya tak susah nak faham. Lagi tinggi tekanan darah tu, lagi kebarangkalian belah kiri CV mortality risk tu maknanya kebarangkalian untuk mati mengejut ataupun meninggal disebabkan oleh cardiovascular disease. Cardiovascular disease sekali lagi merujuk kepada stroke dengan heart attack lah. Lagi tinggi tekanan darah, lagi tinggi kebarangkalian kena serangan jantung juga stroke. Okey. So apa yang berlaku adalah bila seorang itu ada darah tinggi, kebarangkalian untuk kena stroke akan meningkat 4 ke 6 kali ganda berbanding dengan orang yang tak ada darah tinggi. 4 kali, bukan 2 kali, 4 kali. So maknanya 4 ataupun 6 kali. Maknanya kebarangkaliannya sangat tinggi. Ya. Betapa darah tinggi ini memberikan banyak kesan-kesan sampingan dan sebagainya. Salah satunya adalah inilah, struktur jantung akan bertukar. Daripada sebelah kiri dinding jantung nipis elok saja, yang belah kanan dindingnya akan menebar. Dan lama kelamaan jantung akan membengkak, akan fail, dia tak akan berfungsi dengan baik. Dan akan timbul pula masalah lain. Balik semula serangan jantung, stroke, heart failure. Ya. So semua berkisar dengan masalah jantung. Masalah jantung ataupun masalah arteriotrombosis yang sama, iaitu stroke, heart attack. Stroke, heart attack. So secara ringkasnya, hypertension memang silent killer. 4 ke 6 kali
kebaran kalian boleh kena stroke. Lebih lagi kalau tak kontrol lah. Dan kita kalau tak check, kita tak tahu. Sekarang ni kita dah ada kelebihan yang mana untuk cek tekanan darah pakai digital saja boleh beli di mana-mana dekat farmasi. Kalau dulu satu mesin tu harganya 400-500, sekarang sudah murah. So alhamdulillah. Sebab ini membantu saya juga, sebab sakit jantung saya sebenarnya saya nak tahu apakah tekanan darah semasa dia orang berehat di rumah, semasa balik kerja dan sebagainya. Boleh kita adjust ubat dengan dos yang sepatutnya. Okey, kolesterol juga sangat penting. Saya listkan tadi, darah tinggi, kolesterol, kencing manis, 3 benda ni. Ya, kolesterol juga sangat penting. Kita tahu bahawa kolesterol ni sebenarnya adalah komponen yang sangat penting dalam badan kita untuk buat hormon, penting untuk untuk membuat sel. Di setiap sel kita ada lipids ataupun ada lemak. Okey, ada kolesterol. Maknanya kolesterol yang baik lah. Apa yang kita tak mahu adalah bila ada kolesterol yang jahat. So kolesterol ni ada beberapa tahap dia, kolesterol yang baik dan kolesterol yang jahat. Kolesterol yang baik namanya adalah HDL. Kalau HDL, kita nak HDL itu paling tinggi yang boleh. Selalunya kalau boleh saya nak sakit saya ada HDL level more than 1. Macam mana nak bagi naik more than 1? Pemakanan kena jaga, kena exercise, bersenam dan sebagainya, kena kurangkan berat badan. Dan kolesterol jahat LDL mesti kurang daripada contohnya 20.6. Kalau lebih 20.6, kolesterol jahat ni akan pergi dalam arteri dan juga deposited dekat coronary seperti yang saya tunjukkan tadi. Warna kuning-kuning dekat arteri tu jadi lemak. Lama-lama akan tersumbat, sempit dan tersumbat. Okey, ini gambar yang saya tunjukkan tadi kan. Kuning tu adalah kolesterol yang telah pergi berlega-lega dalam darah dan dia pergi ke situ. So macam mana kita nak kurangkan kolesterol? Selalunya kolesterol tak lain tak bukan datang daripada diet lah. Diet kita, pemakanan kita, ya. Pemakanan yang banyak kolesterol, contohnya seafood, yang kita makan seafood setiap hari, kebaran kalian naik kolesterol memang tinggi lah. Udang, ketam, kerang, sotong, telur, sotong contohnya kan. Semua itu adalah kolesterol yang tinggi. Internal organ, perut, hati, limpa, pedal, semua itu high kolesterol. Dan kita kurangkan kolesterol, lemak yang goreng-goreng juga, sebab goreng-goreng juga akan tinggi kebaran kalian untuk tinggi kolesterol. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tinggi kolesterol. Tak bersenam, berat badan yang overweight lah ya. Obesity, tak bersenam, isap rokok pun sebenarnya boleh meninggikan bahan kimia yang ada dalam rokok itu, boleh mempercepatkan proses deposition kolesterol dekat arteri. Semuanya berkait. So macam mana nak kontrol kolesterol? Diet pertamanya kena kontrol. Keduanya kena banyakkan bersenam, exercise. Kalau siapa yang merokok, kalau hormatnya cuba berhenti merokok lah, sebab itu banyak masalah. Saya tunjukkan sebab lagi merokok bukan saja menyebabkan sakit jantung, tapi ada masalah berbagai masalah yang lain. Dan kadang-kadang bila semua faktor-faktor ini kita dah buat masih juga tak boleh nak kontrol, saya akan bagi ubat lah. Ubat yang saya bagi sebenarnya dalam bentuk statin. Semua ubat tu kat ujung tu ada statin, rovastatin, atorvastatin, simvastatin. Makan waktu malam dia akan kurangkan kolesterol. Sangat efektif. Kebanyakan sakit yang boleh kontrol dengan cara pemakanan tak perlu makan ubat. Kebanyakan sakit yang bila dah cuba kontrol sekalipun, ada faktor lain, berat badan yang melampau, faktor genetik, kolesterol dalam keluarganya semuanya tinggi, tak ada cara lain kecuali makan ubat. Dan kita kena ingat bahawa antara sebab-sebab high kolesterol ni adalah pemakanan yang tidak sihat. Dan ini adalah contoh yang baiklah. Kalau kita nak makan burger ataupun makan fast food dan sebagainya, mungkin kita tak, kalau boleh kita tak makan hari-hari lah. Kurangkan makan benda-benda yang manis juga dan sebagainya. Semua ini adalah membawa kepada berbagai masalah kalau tidak dikontrol. Especially lebih-lebih lagi kalau kita tak pernah tahu yang kita ada kencing manis dan juga ada kolesterol tinggi. Okay? Ini adalah
piramid pemakanan belah kiri itu adalah piramid pemakanan. Nak bagi sedikit apa ni bayangan lah bagaimana kita nak kontrol ataupun nak mengamalkan pemakanan yang sihat. Kurangkan yang paling atas, banyakkan yang bawah. Banyakkan makanan yang banyak protein, banyak fiber, kurangkan makanan yang banyak lemak, banyak minyak dan sebagainya. So tengok, dan banyakkan makanan-makanan yang berkhasiat, vegetables, ya, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Itu secara ringkas lah bagaimana nak mengamalkan makanan yang sihat. Okey, kencing manis ni boleh bercakap secara panjang lebar, tapi saya nak ringkaskan bahawa kencing manis sebenarnya disebabkan oleh sama ada kita ada cukup insulin dalam badan tapi tak boleh nak guna insulin, ataupun tak ada insulin langsung. So, ada dua jenis. Satu jenis adalah kita ada insulin, kita perlukan insulin dalam badan kita untuk metabolize setiap benda yang ada yang boleh tukar jadi gula. Contohnya nasi akan tukar jadi gula, ya. Pulut akan tukar jadi gula, roti akan tukar jadi gula. Semua ni kita perlukan insulin untuk masukkan gula itu ke dalam darah supaya dia dapat digunakan untuk membuat tenaga. So siapa yang ada kencing manis ni sebenarnya sama ada insulin tak ada langsung ataupun insulin ada tapi dia tak berfungsi dengan baik. Jadi gula itu akan berkumpul dalam darah dan dia akan menyebabkan berbagai-bagai masalah, list of problems yang berkait dengan gula banyak dalam darah, iaitu mata rosak, buah pinggang rosak, penyakit koronari akan semakin menyempit koronarinya. So semua itu berbagai masalah. Ya. Kenapa penting kita bercakap pasal kencing manis? Sebab lebih kurang sama isunya dengan hypertension ataupun darah tinggi, iaitu selagi mana kita pergi ke tahun-tahun yang akan datang, insiden kencing manis itu akan terus bertambah sampai satu tahap yang mana 1 daripada 5 antara kita ni tak tahu pun kita ada kencing manis, tapi sebenarnya ada kencing manis. Kenapa kita tahu? Mungkin cara pemakanan kita masa muda, masa kecil dan sebagainya, tetapi perlu ambil perhatian bahawa kencing manis ni berbagai-bagai masalah akan timbul. Okey, berbagai-bagai masalah akan timbul. Tunjukkan. So apakah simptom-simptom yang berkait dengan kencing manis? Simptom-simptom petanda-petanda ada kencing manis adalah seperti yang tertera di sini. Mungkin kita ada, kalau ada kita buat pemeriksaan lah. Kalau boleh kita buat ambil darah supaya kita tahu yang kita tak ada kencing manis. Simptom yang paling ketara sekali adalah kita kerap pergi bilik air, buang air kerap, keluar masuk bilik air, buang air. Dalam masa yang sama, sebab kerap buang air, kita minum pun banyak. Nak ganti kan, minum pun banyak, cepat letih, luka yang tak sembuh-sembuh contohnya, ya. Sentiasa rasa dahaga, thirsty, sentiasa rasa dahaga, sentiasa rasa lapar, penurunan berat badan yang ketara. Semua ni adalah simptom-simptom kencing manis. Masalahnya kencing manis ni tidak ada cure lagi, belum ada cure, tapi boleh dirawat. Kita ada ubat-ubat yang sudah bagus sekarang ni sebenarnya untuk memastikan bahawa gula berada tahap yang memuaskan untuk mengelak ada komplikasi. Okey. Saya akan skip yang ni. So saya skip ni sebab saya nak tunjuk ni apa yang boleh berlaku kalau kita ada kencing manis. Apa kenapa kencing manis itu penting sangat? Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan semua mungkin dah tahu bahawa apa saja boleh berlaku dengan kencing manis. Ya. Mata boleh rosak. Yang utama sekali adalah mata. Keduanya adalah penyakit jantung. Ketiga, penyakit stroke, ya. Masalah saraf, kebas-kebas dan sebagainya, luka yang tidak sembuh dan sebagainya, sampai ada amputation, dipotong kaki dan sebagainya, berbagai-bagai cara. So, stroke, kardiovaskular jantung, buah pinggang rosak, mata, penglihatan dan juga saraf. Okey, ini adalah contoh. Saya tunjuk gambar-gambar ni sebenarnya secara ringkas menunjukkan bahawa kencing manis ni bila tak dirawat, inilah jadinya. Serius sebab luka susah nak sembuh. Sampai satu tahap yang mana kuman masuk dan akan menyebabkan kuman tu merebak dalam darah, terpaksa potong jari mula-mulanya, potong kaki selepas itu. Ya.
Penyakit kulit pun kadang-kadang susah nak dirawat bila ada kencing manis yang tak dikontrol, dan penyakit yang berkait dengan mata pun boleh berlaku. So, macam mana nak mengelakkan semua komplikasi-komplikasi kencing manis? Pertama, pastikan kita tahu yang kita ada kencing manis supaya kita boleh kontrol pemakanan kita. Yang kedua, kita diberi rawatan yang bersesuaian. Mungkin tak payah makan ubat dulu, kontrol makan dulu. Mungkin tahap yang seterusnya adalah bila gula tak dapat dikontrol juga, kena makan ubat. Dan bila dah start makan ubat, maknanya gula dah tak bagus. Jadi kalau boleh kita check kita punya gula sendiri. Kita empower diri kita untuk check gula kita sendiri. Okey. Seterusnya, ini adalah satu faktor yang betul lah kan, betul sebenarnya susah, dan yang nak kata sensitif pun ya, nak kata berkait pun ya, memang berkait, dapat dikaitkan antara cigarette smoking dengan penyakit jantung dan stroke. Tak dapat disangkal lagi lah, ya. Tapi ini adalah cabaran yang susah lah kan. Siapa yang pernah hisap rokok mungkin akan setuju dengan saya, nak berhenti susah. Tapi kita kena fikir bahawa itulah satu-satunya cara untuk mengurangkan risiko kena sakit jantung, serangan jantung. Kita punya, saya tak lari daripada topik pada hari ini, iaitu serangan jantung. Nak mengelakkan ataupun mengurangkan kebarangkalian kena serangan jantung dan stroke, berhentilah hisap rokok. Memang susah tapi kena buat. Sebabnya bukan saja jantung dan stroke saja yang akan menyebabkan bermasalah, masalah lain juga. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, berbagai-bagai masalah. Organ-organ lain pun akan rosak, dan berbagai-bagai kanser yang telah dikaitkan dengan tabiat merokok. Bukan saja lung cancer, ya, berbagai-bagai kanser, ya. Kalau tengok di sini, kanser mulut, kanser stomach, leukemia pun boleh, bladder, kidney, cervix, pancreas, esophagus, larynx, berbagai-bagai kanser. Tapi majoriti adalah lung cancer lah. Dan ini kanser tepi jantung, stroke, dengan balik kepada stroke, balik kepada serangan jantung. Okey. Ini adalah satu lagi faktor yang mana perlu dia beri perhatian, sebab cara hidup kita sebenarnya nak menyerupai cara hidup barat kan. Kalau di USA, di Amerika, obesiti adalah sangat masalah yang besar di sana. Kalau tengok dari segi perangkaan, 20% daripada American children kan, adalah obese. 65% daripada adult orang adalah obese. Harapnya kita tak masuk dalam kategori itulah. Tetapi saya sebagai physician, pakar jantung, dan 2 hari lagi Dr. Zainal akan bagi cakap, kami semua dah memerhatikan bahawa kita di rantau Asia Tenggara, kita champion. 2 benda kita champion. Actually 3 benda kita champion. Kita champion dari segi obesity berbanding dengan rakan-rakan ataupun jiran-jiran kita. Jiran-jiran kita maksud saya Singapura, Indonesia, Vietnam, Bangkok, Thailand, Cambodia, Myanmar. Kita champion. Champion apa? Obesity. Yang kedua, kita champion dari segi perangkaan segi diabetes, paling banyak. Ketiga, perangkaan dari segi kidney failure, dialisis, kita champion juga. So champion for the wrong reason lah kira kan. Tapi sebenarnya itu adalah kenyataan. So maknanya mungkin cara hidup kita kena tengok balik lah. Dan ini saya tunjukkan gambar ni sebab ini juga adalah antara sebab kepada peningkatan obesity di kalangan anak-anak muda. Sebab sekarang ni berbagai-bagai teknologi berada di tangan, komputer game dan sebagainya. So kita kena tunjukkan contoh yang baiklah kepada anak-anak muda supaya sebab apa saya cakap begitu? Sebab sekarang ni saya telah melihat mereka sudah datang dan mengidap sakit jantung pada usia yang muda. Usia muda maknanya 20-an, 30-an. Tak pernah terjadi pada dulu. Semasa saya belajar untuk menjadi doktor, pesakit jantung acap kali 50 tahun ke atas, bukan 50 tahun, 60 tahun ke atas. Penyakit jantung adalah penyakit untuk orang-orang yang berumur. Tidak lagi. Itu adalah cerita lama. Sekarang ni any age, apa saja umur, tak. Kalau seorang umur 30 tahun ataupun 25 tahun datang ke kecemasan atau menjumpa saya dengan sakit dada ataupun sesak nafas, saya pastikan dia bukan jantung dahulu.
daripada sebab-sebab yang lain. Bila jantung dah letak tepi, baru rasa lega sikit, nafas sikit. Saya pun boleh bernafas, pesakit pun kata, oh lega doktor, bukan jantung. Sebab boleh berlaku. Sebabnya ini, perubahan dari segi gaya hidup kita. Kita kena tunjuk contoh yang baiklah pada anak muda kita. Ini sebenarnya gambar kartun yang berbentuk sinis. Sinis sebab kalau dulu di kampung, saya asal kampung, televisyen warna hitam putih. Tak tahu lah sama ada anak muda sini pernah tengok televisyen hitam putih, TV hitam putih kan. Dah lah hitam putih, black and white. Tapi kena pergi kat TV tu kena tukar channel sendiri. Tak. Dulu ada 2 channel je. ATM 1, ATM 2. Tak 2 tu kan. Kadang-kadang ada dapat, kalau duduk utara dapatlah siang, duduk selatan dapatlah Singapura punya channel. Sekarang tidak. TV-nya nipis tapi orangnya pula yang besar. Itu dari segi sinis lah. Betapa masa sudah berubah. Kenapa obesiti dikaitkan bermasalah? Sebabnya adalah bila kata seorang itu ada berat badan yang melampau, bila kata obesiti ni maknanya BMI, body mass index, melebihi 30. So contohnya saya yang rendah ni, kalau saya rendah, contohnya saya 162 cm, berat saya 80 kilo, pasti BMI adalah lebih daripada 30. So itu nak kira obes lah. Itu maksudnya. Apa masalah yang boleh dapat daripada obesiti? Berbagai-bagai. Sama juga, akan dapat stroke, akan ada kebarangkalian buah pinggang rosak, ada kebarangkalian jantung lemah, ada kebarangkalian kidney heart attack. Buah pinggang, otak, 3 organ yang utama. Otak 3, ingat 3 organ yang utama. Otak, jantung, buah pinggang. 3 benda ni adalah organ yang utama yang saya dan rakan-rakan saya struggle kadang-kadang untuk merawat. Pakai buah pinggang, buat dialisis setiap hari. So obesiti, darah tinggi, kencing manis, balik-balik, itu saja faktor-faktor penyebabnya. Okey, bolehkah? Dah jawab berkenaan dengan soalan pertama, apa itu serangan jantung, siapa akan dapat, boleh tak merawat, terusnya bolehkah dicegah? Seperti saya katakan tadi, kalau tak boleh cegah, saya tak berada di sinilah. Bolehlah sebenarnya dicegah. Berbagai-bagai cara boleh kita cegah. Saya nak tunjukkan perangkaan ini, nak tunjukkan bagaimana betapa sedikit perubahan dari segi tekanan darah. It's a busy slide lah. Slide ni sebenarnya agak banyak maklumat, tapi nak tunjukkan bahawa kita boleh ukur kebarangkalian akan mendapat serangan jantung untuk 10 tahun akan datang dengan cara masukkan poin-poin ini. Tengok tekanan darah macam mana. Of course, kalau boleh kita nak yang hijau lah, tekanan darah semua cantik. 120 kan, yang hijau-hijau 120, kolesterol pun cantik 4. Tengok yang atas, paling atas, tekanan darah 180 atas kan. Atas tinggi sangatlah. Dan kolesterol pula yang paling merah sekali 8 kan. Tengok lelaki dengan perempuan. Cuba tengok sebelah belakang itu perempuan, belah kanan lelaki. So tunjukkan bahawa bila tekanan darah terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi, dan dia juga lelaki, kebarangkalian kena serangan jantung adalah lebih tinggi. Kalau perempuan, kebarangkalian kena serangan jantung dan stroke lebih rendah. Kecuali selepas menopause, umur 50 ke atas ataupun menopause, kebarangkalian itu sama balik dengan lelaki. Mulanya lelaki atas, bawah perempuan. Bila lepas menopause, kebarangkalian untuk kena risiko akan jadi sama. So bagaimana cara untuk mencegah? Buat medical check up lah. Kita buat medical check up, baru kita tahu bahawa kita ada darah tinggi, kita ada kolesterol tinggi, kita ada gula tinggi dalam darah, kencing manis, dan sebagainya. Kita buat check up, kita tak tahu. Bila kita buat check up, berbagai-bagai benda kita boleh buat. Bila kita buat check up, kita tahu jantung kita tak bengkak, kita tahu jantung kita move ataupun bergerak dengan baik, injak-injak semua cantik dan sebagainya. Ini adalah satu prosedur yang saya buat kadang-kadang untuk mengetahui fungsi jantung macam mana, bagaimana jantung bergerak, bagaimana injak berfungsi, sama ada jantung berlubang ada ataupun injak berfungsi dengan baik tanpa ada kebocoran ataupun injak sempit. Ya. Ingat tadi semua cakap pasal coronary, ini adalah dalam jantung. Sebenarnya jantung, penyakit jantung sangat luas.
injak rosak pun penyakit jantung juga. Tapi kita balik kepada yang asal tadi, iaitu penyakit jantung coronary. X-ray, banyak benda kita boleh dapat maklumat daripada X-ray. Sebab itu siapa-siapa adik-adik nak pergi lanjutkan pelajaran ataupun untuk pergi mulakan satu career baru dengan company baru, pastinya akan suruh buat medical check up. Dan pastinya salah satu test yang diminta adalah ECG dan juga chest X-ray. Kan radiograf dada, X-ray dada. Banyak maklumat tengok segi saiz jantung, paru-paru sama ada problem dalam paru-paru dan sebagainya. Tapi untuk konteks talk saya pada hari ini adalah tengok saiz jantung. Boleh beza kan antara jantung ini dengan jantung ini. Kan? Ini jantung ini adalah bengkak besar. Kita tengok siluet besar. So dah tahulah ni pesakit ini ada jantung bengkak, penyakit jantung bengkak. Okey. Dan ujian yang seterusnya yang kita buat selalunya untuk tahu sama ada kita sakit jantung ataupun tidak, dan selalunya dia dimasukkan sekali dalam list untuk buat pemeriksaan secara menyeluruh lah. Ada ujian darah, ECG, chest X-ray, echo, dan ujian yang seterusnya adalah treadmill stress test ataupun treadmill ECG. Treadmill ECG ni pesakit akan diminta berjalan di atas treadmill, kita connect pada ECG sebelah kanan sana. Tengok, baca graf pada ECG tu, boleh tahu. Kebarangkalian nak tahu accuracy dia about 90%. Kalau kita buat dengan betul lah, ya, boleh dapat tahu sama ada tersumbat ataupun tidak. Kalau ada tersumbat, seterusnya buat coronary angiogram lah, seperti yang saya tunjukkan tadi, masuk dye, ya, baru kita tahu blok dia dekat mana, berapa persentasenya, betul ke ada tersumbat. Kalau ya betul, adakah perlu dirawat dengan cara masukkan wire balloon dan stent dan sebagainya. Itu nama dia coronary angiogram. Itu adalah step-step dia. Tapi kalau tak buat chest X-ray, tak buat ujian darah, tak buat ECG, tak buat treadmill, kita tak tahu kita ada sakit jantung atau tidak. KPJ Selangor baru saja upgrade CT scanner, gunakan teknologi yang terkini, dan CT scan yang kita ada sekarang ni boleh buat CT jantung, CAT scan jantung tanpa masuk dye. So buat slice, ya, daripada luar saja, masuk jarum biasa untuk bagi dye daripada luar saja tanpa masuk sampai ke dalam jantung, secara luar, ya, dan ambil gambar. Gambarnya sangat cantik. Boleh buat 3D, boleh tengok apa ni yang belah kanan ni, kan, boleh nampak arteri itu sama ada tersumbat ataupun tidak. Kita boleh pusing-pusing dan sebagainya. Teknologi yang baru, boleh buat 3D dan sebagainya. Nama dia CT coronary angiogram. Okey. Dan berapa slide yang terakhir ni saya nak share sikit lah apa yang kita boleh buat untuk mengelak ataupun mencegah daripada kena sakit jantung, kena serangan jantung, kena serangan angin ahma ataupun stroke. Iaitu secara mudahnya kita cuba praktis cara hidup yang sihat, healthy living. Nak cakap ni senang, tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Cakap senang, kena exercise secara regularly, ya. Kena buat pemeriksaan berkala, jaga pemakanan, kurangkan berat badan, berhenti merokok, balik pada isu-isu yang sama. Mungkin saudara kenal siapa di sini paling depan sekali, bersukan macam-macam cara boleh kita bersukan. Naik basikal, jogging, brisk walk, jalan kaki saja, berenang, ya. Walaupun jalan saja itu adalah satu bentuk riadah ataupun exercise ataupun sukan yang sangat berharga, sangat bernilai. Saya terangkan sebentar lagi apa maksud saya, ya. Maksud saya adalah bila kita exercise, kita akan naikkan heart rate kita. Dan bila kita naikkan heart rate kita akan menyebabkan jantung kita bekerja dengan keras. Of course lah, mestilah ada limit. Kalau naik basikal, masa naik bukit, kita rasa penat, kita perlahan lah. Jangan paksa. Yang pentingnya istiqamah. Buat berkala. Kalau boleh every other day ataupun 2 atau 3 kali seminggu. Dengan cara sedemikian, heart rate akan naik, jantung akan jadi kuat. Kalau kita ada blok, ada kemungkinan blok tu akan di-bypass dengan sendiri secara natural. Collateral kita panggil, collateral artery akan develop. Banyak. Tambah lagi seperti yang saya listkan di sini. Apakah kebaikan ataupun benefit buat exercise? Terlalu banyak. Dia bagi mood, boost kita punya mood, bagi kita punya hormon, panggil happy hormone, endorphins nama dia.
naikkan tahap endorphins dalam badan. Tu rasa sihat, rasa seronok, rasa happy mood. Boleh improvekan immune system, boleh promote weight loss. Betul lah kan, kita exercise mestilah kita akan bakar lemak, pastilah akan kurangkan berat badan sedikit pun tak apa. Tapi yang penting jantung sihat. Jantung sihat. Saya lebih rasa lega bila saya tengok pesakit saya. Okey, tak apa overweight, tak apa berat tinggi sikit lah, tapi aktif, sukan ke sana kemari, berbanding dengan orang yang ada masalah berat badan tetapi malas untuk bersenam. Maknanya menunggu masa je akan masuk berbagai-bagai masalah yang telah saya sebutkan tadi. High kolesterol, darah tinggi, kencing manis akan datang satu persatu. Okay? Of course akan naikkan masa, boost brain power. Sesungguhnya memang betul, kita exercise, kita rasa fresh. The next day rasa tenang, rasa segar dan sebagainya. Memang akan turunkan penurunan dari segi kebarangkalian kena jantung lah, jantung dan stroke. Cancer proven, breast cancer akan berkurang, prostate cancer akan berkurang, colon cancer akan berkurang, pancreas cancer akan berkurang, menurun. Ini bukan list yang saya buat, ini list yang saya dapat daripada jurnal dan juga jurnal perubatan lah, yang telah terbukti. Improve sex life, betul. Sleeps better, memang betul. Dan of course tadi saya tunjukkan tadi, kita bersenam dengan cara berkumpulan akan bina satu rangkaian persahabatan yang lebih baik, grow social circle. Okay. Ini sama macam piramid pemakanan tadi. Atas sekali kita kurangkan lemak dalam pemakanan kan, banyakkan makanan-makanan yang banyak fiber dan bagi tenaga, dan juga banyak protein. Makan selalu roti, pasta dan sebagainya. Untuk exercise pun serupa. Kalau tengok paling atas kan, kurangkanlah WhatsApp, TikTok, YouTube. Sebab sungguhnya kalau kita spend tengok, sekarang ada berbagai-bagai grup, ada spend tengok semua grup-grup. Kita nak baca WhatsApp sekalipun minimum setengah jam. Sebab setengah tu tengok-tengok dah ada 1,000. Selalunya kalau ada 1,000 atau lebih tu saya just tinggalkan, saya terlalu banyak nak follow. Menunjukkan bahawa sebenarnya kalau nak buat, kurangkan sebenarnya. Apa yang perlu kita buat adalah 15-30 minit adalah the only masa ataupun yang kita perlukan untuk menyihatkan badan kita. Kalau boleh, yang paling bawah sekali lah, banyak berjalan, tiap-tiap hari berjalan. Itu kita ada jam yang boleh kira steps lah, apa kan. Itu maknanya kalau boleh kita sentiasa bergerak dalam rumah pun boleh, keluar rumah pun boleh dan sebagainya. Dan 3 ke 5 kali seminggu buat exercise yang boleh bagi kita panggil cardiovascular exercise. Cardiovascular exercise ni berkait dengan jantung lah, yang seperti saya katakan tadi, bagi heart rate naik basikal, berjalan, cycling, swimming, jogging, brisk walk dan sebagainya. Semuanya akan mendatangkan faedah yang kalau dibuat secara istiqamah yang berkekalan. Kalau boleh exercise, kita tahu macam mana nak kira kita punya heart rate. Kita cuba dapatkan heart rate kita 60 ke 80% daripada maksimum heart rate. Nak kira maksimum heart rate, tahu tak macam mana? Senang je. 220 tolak umur kita. Kalau kata 220, umur kita 60 tahun, 220 tolak 60 adalah 160. So maknanya 160 tu adalah heart rate yang paling maksimum yang kita patut capai. Selebihnya jangan cuba, nanti pengsan. Jangan cuba. So apa yang kita nak buat sekarang ni? Dapat 40, kita kata sini 60% kan. Cuba kira, kalau 60% daripada 160, 120, 130, 140 beats per minute heart rate pun dah cukup. Dah bagi jantung kita pump dengan baik. Ya? Itu maknanya. Dan kita buat, kalau boleh buat secara istiqamah dan berterusan. Ini adalah satu nasihat untuk diri saya sendiri. Saya dan rakan-rakan saya selalu cuba buat naik basikal secara berkala, secara berkumpulan sebagainya untuk tujuan ini. Kalau boleh buat exercise yang menggunakan berbagai-bagai muscle group. Maknanya banyak muscle group lah. Banyak muscle group. Contohnya berenang, kaki, tangan semua kan berenang. Cycling pun serupa, jogging pun serupa, kan? Semua ni jogging, swimming, cycling, aerobics menggunakan berbagai-bagai muscle group. Kalau boleh buat 3 kali seminggu, sangat baguslah. Ya, kalau tak boleh buat, kalau kita buat weekend saja pun dah cukup 2 kali seminggu. Tapi tak buat langsung, it's not an answer lah, bukan jawapannya lah. Saya letak di sini. Kita bukannya nak mengharapkan perfection, kita don't want to be perfect. Kita nak pada hari ini kita lebih baik pada hari semalam.
Dari segi ibadah pun serupalah kan. Semoga Ramadan pada tahun ini lebih baik pada Ramadan tahun yang lepas. Dulu tak sempat nak khatam, tahun ni harapnya dapat khatam 2-3 kali contohnya. So dari segi kesihatan pun boleh diguna pakai, iaitu kita tak boleh mengharapkan perfection, tapi kalau tak buat langsung fail lah. Kita cubalah untuk jadi hari ni kita better than yesterday, tomorrow hopefully kita better than today. Macam tu. Okey, so saya nak mengakhiri saya punya talk ini dengan membuat konklusi yang sedemikian seperti yang sebutkan sini. Jangan tunggu. Kalau rasa tak pernah tahu ada sakit jantung ataupun tidak, buatlah. Pergilah buat pemeriksaan. Kalau kita ada ahli keluarga yang ada sejarah meninggal tiba-tiba dalam tidur ataupun kolaps tanpa ada sebab-sebab yang munasabah, kan tak tahu kan, umur 25 tahun, esok pagi dah tengok-tengok meninggal dalam tidur. So adik-adik semua sila pergi buat check up. Tak tahu, kita cuba nak buat check up lah kan. Check up. Kalau katalah ada sebab-sebab yang tertentu, ada jangkitan kuman ke, covid ke, tak apa, kita tahulah sebabnya. Tapi kalau tidak, sebab apa? Mengelakkan kita miss benda-benda yang kita boleh elak ataupun miss benda-benda yang kita boleh rawat. Sebab sakit jantung ni ada berbagai-bagai. Kita tengok saya peminat bola sepak, Christian Eriksen, pemain bola sepak, dah main sekian lama untuk Tottenham Hotspur, satu kelab kan. Tiba-tiba masa main untuk apa ni, perlawanan yang besar, iaitu Euro Championship, collapse. Ingat kan, collapse, yang tutup, yang selamatkan dia. Dia sebenarnya basically apa yang berlaku pada ketika itu adalah jantung dia berhenti. Allah Maha Besar. Hidup. Nak selamatkan, dia tutup kan, dia buat CPR sebagainya. Hidup, tapi dia kena pakai bateri. Dia tak ada blockage, dia ada bateri. So itu adalah sakit jantung yang mana unik, iaitu tak tahu kenapa jantung dia ada problem dengan rhythm. Jadi laju, tiba-tiba collapse. Itu masalah lain lah, bukan serangan jantung. Itu adalah masalah rhythm, kena pakai bateri. Tapi kita tak buat check up, kita tak tahu. Kita fokuskan kepada benda yang kita boleh rawat, kita boleh bagi ubat, boleh kurangkan. Contohnya tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, kencing manis. Ya. Kalau boleh, kalau katakanlah ada strong family history seperti yang saya sebutkan tadi, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada simptom-simptom yang menjurus kepada jantung, iaitu sakit dada, cepat sesak nafas, dulu naik tangga okey je, sekarang naik tangga sikit je rasa mengah. Ada yang tak kena. Mungkin penat. Tapi macam mana nak tahu penat ke? Kalau tak buat check up, tak tahu. Sebab itu kadang-kadang tunggu, tengok dah tak ada. Kan kita sebenarnya tak tahu. Mungkin itu petanda-petanda. Dulu kita rasa sihat, sekarang ni dipanggil reduce effort tolerance. Dulu boleh jalan jauh, boleh jalan laju, boleh naik tangga dengan pantas, boleh kejar orang. Sekarang ni dia jalan sikit rasa bengah. Pergi buat pemeriksaan, sebab kita tak tahu. Okey. So saya dah jawab semua soalan ini. Saya akhiri saya punya ni dengan menunjukkan satu video echo. Ni echo yang normal tengok jantung cantik punya pump. Ni adalah saya punya slide yang terakhir lah. Dan ini adalah tengok jantung banding dengan yang tadi kan. Tengok echo macam mana jantung bergerak. Malas bergerak dan lemah sangat especially yang bawah ni. Tak apa nampak tapi boleh bayangkan kalau biasanya pam jantung tu kita buat pengukuran dia 50% ke atas. Yang atas tu 40%, yang bawah ni 15%. Ini adalah pesakit yang sama. Saya nak tunjukkan ini sebab ini adalah pesakit yang sama. Pada tahun 2017 dia datang dengan sakit jantung, serangan jantung. So kalau lihat betul-betul ada bahagian jantung yang tak bergerak, dia kena heart attack sebenarnya. So dia dapat ubat, dah dirawat dan sebagainya. Lepas tu dia tak makan ubat. So maknanya peringatan untuk kita, bila kita dah ada serangan jantung, kita kena makan ubat dan kena buat pemeriksaan lanjutan dan susulan lah. Dan tak datang selama 2 tahun. Datang tahun 2019, keadaannya sangat tenat. Jantung dah jadi lemah, paru-paru berair, kaki bengkak. Umurnya baru 40 tahun. So saya sedih lah. So, sedih mikirkan dia dan keluarga dia. Ya, beliau dan juga keluarga beliau. Sebab 40 tahun boleh bayangkan lah, anak masih kecil lah. Jadi peringatan nasihat pada saya, kalau kata kita dah pernah ada sakit jantung sekalipun, dah dapat rawatan, bukan itu maknanya pengakhirannya.
dah kalau buat bypass bukan stop di situ saja, masih ada lagi kena makan ubat, masih lagi kena buat pemeriksaan secara berkala. Okay. So sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Saudara Samahan dan juga Masjid Al-Munawarah yang menjemput saya. Mana-mana yang sempurna dari apa sembahkan tadi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak sempurna, bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, itu sebenarnya adalah kurangan saya sendiri. Kalau ada masa saya buka untuk soalan. Kalau tak ada, saya serahkan pada pengurusi semula dulu. Terima kasih Dr. Faizal atas perbincangan topik yang menarik. Saya sendiri dapat yang dari jadi untuk seterusnya saya buka soalan kepada Dr. Faizal atau soalan daripada tuan-tuan. Waalaikumsalam. Saya pernah kena TIA ya. Jadi tadi doktor ada cerita dia ada hubungan dengan jantung. So boleh doktor bagi penerangan lebih sikit mengenai TIA ini dan kesannya pada jantung. Baik, terima kasih atas soalan berkenaan dengan TIA. TIA ni, siapa yang mungkin tak tahu, dia adalah short form untuk transient ischemic, T transient, I ischemic, A attack, transient ischemic attack. So dia sebenarnya adalah kalau stroke tu adalah serangan blockage berlaku pada otak. Kalau serangan jantung adalah dipanggil stroke of the heart. Okay, but TIA ni adalah angina of the heart. Belum sampai tahap kena stroke yang sepenuhnya, maknanya masih lagi ada peluang untuk darah mengalir, dia berlaku sekejap-sekejap, kemudian dia datang balik, okey balik. Betul tak tuan? Itu kan simptomnya kan. Maknanya itu adalah petanda-petanda untuk kena stroke yang lebih apa ni? Letak gambar ni. Sebenarnya dia adalah mungkin petanda-petanda untuk kena serangan stroke yang betul lah. Itu bahayanya. Jadi kena makan ubat, kena pastikan tekanan darah yang kontrol dengan baik, kolesterol serendah-rendahnya mungkin, gula skala yang bagus, bersenam dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan jantung, sebenarnya otak lah, jantung lah, tapi dulu berkait. Bila apa yang berlaku pada otak boleh berlaku pada jantung. Sebab dia saya tunjukkan tadi arteri yang sama. Bukannya kata kena TIA boleh kena serangan jantung, tidak. Bukannya kena serangan jantung boleh kena TIA, tapi dulu berkait. So itu maksud saya. Harap dulu dapat sikit penjelasan kepada tuan. Itu maksud saya. Maksud saya sebenarnya dulu ada dua disease, penyakit yang berbeza tapi berkait. Itu maknanya berkait. Sebab dia menyebabkan problem yang sama, iaitu seperti yang saya jelaskan tadi lah, arteriotrombosis. Dan penyebab arteriotrombosis list dia panjang. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, hisap rokok, kan, family history, sedentary lifestyle, berat badan yang melampau, semua itu adalah, maknanya list penyebabnya adalah sama, tapi dua penyakit yang berbeza. Cara merawat pun berbeza. Asasnya kena makan ubat cair darah selama-lamanya. Kenapa kena makan ubat cair darah selama-lamanya? Untuk mengelakkan kena serangan yang lebih besar ataupun berulangnya TIA tersebutlah. Waalaikumsalam. In my case, I got this heart attack. Tapi masa doktor jemput saya, jumpa dia, masa tak ada heart attack, tapi doktor can trace. I used to get the stroke very much earlier. 2 kali dia kata. Jadi doktor
ubat nak kena termakan ubat. Itu soalannya. Adakah perlu? Okey, soalannya begini. Abang pernah kena stroke. Doktor pun dah buat confirmation pernah kena stroke sebelum ini juga. Kan? Dari segi itu tak susah sebab daripada scan kita boleh tahu. Kita buat CT scan ataupun sekarang MRI scan, kita boleh tahu stroke tu adalah stroke yang lama ataupun stroke yang baru. Boleh tahu. Kadang tu kelebihan teknologi MRI scan yang terbaru lah. Kita boleh bezakan. Soalan tu senang, saya rasa mungkin bagi saya tak ada lah saya kata, kalau saya kata senang nak jawab. Jawapannya memang kena makan ubat sampai bila-bila lah. Sebabnya bila kena stroke, kita kena ada satu tahap yang mana darah tu sentiasa cair. Tak nak cair sangat, cair. Bukan kita bagi darah cair tu sebab orang sebelah makan ubat yang sama, tidak. Kita dah buat research berkenaan dengan ubat tersebut. So kita buat research, apa-apa ubat yang kita buat research, kita akan ada fasa, ada 4 fasa. Pertama dekat lab, kedua binatang, 3 orang, tapi tak cukup, beberapa orang ni. Keempat adalah orang juga, tapi dalam jumlah yang besar, 10,000, 20,000. Sebab tu di universiti semua ada research center kan, menggalakkan semua orang datang ke hadapan untuk jadi sebahagian daripada, bukan guinea pig kan, tapi ubat tu selamat. Bila masuk fasa keempat, ubat tu dah dikira selamat sebab dah dicuba di lab pada fasa 1 dan juga dah dicuba kepada binatang. Sorry to say lah, pada fasa 2 dah selamat fasa 4. So maknanya memang iya lah jawapannya. Memang iya. Kalau ikutkan saya, kalau abang ada kolesterol yang tinggi, darah tinggi, bukan saja kena makan ubat cair darah, makan ubat kolesterol, kena makan ubat darah tinggi. Kalau ada kencing manis, ubat kencing manis, dah 4 dah. Apa lagi? Jadi kadang-kadang buat kencing manis tak cukup satu, kena bagi 2 jenis. Dah 6 dah, tambah 2. So tak mengherankan lah bila pesakit datang jumpa saya. Ada yang tengok-tengok list ubat dia, banyaknya kan, 8, 9, 10. Tapi dia sihat sekarang sebab dia makan ubat. Dan sebabnya kontrol semuanya dalam fasa terkawal. Gula terkawal, darah tinggi terkawal, kolesterol terkawal, semua terkawal. So itulah harapan saya sebagai doktor. Adakah sampai satu peringkat di mana boleh tak kita buat, kita tak payah makan ubat, dah okey dah tak payah makan ubat? Jawapannya tidak. Paling kurang ubat cair darah. Tujuannya adalah untuk mengelakkan serangan yang seterusnya. Sebab kita takut serangan seterusnya adalah serangan yang terakhir, major disaster, catastrophe we call it, kan? Then itulah tak makan ubat namanya. Untuk mengelakkan masa tu lah baru tak makan ubat kan? Tapi kita nak lah namanya macam tu kan. Patient 40 tahun tadi tak makan ubat selama setahun. Saya baru dapat tahu dia tak makan ubat bila datang jantung dah bengkak semua. Nak marah pun tak jadi. Kenapa macam tu kan? Tapi itulah hakikatnya, tak makan ubat. Kalau dia makan ubat, saya rasa pendapat saya lah, tak jadi sedemikian rupa. Jantung mungkin 40% akan improve jadi 50%. Apa yang berlaku pada dia adalah 40% terus merosot, merudum menjadi 15%. Tak boleh nak buat apa dah. Apa yang perlu dibuat adalah jantung yang baru. Siapa nak bagi jantung baru? Kalau katarak, katarak boleh masuk lens yang baru. Kalau kornea boleh masuk corneal transplant, boleh ambil daripada siapa nak bagi. Buah pinggang, nak dapat buah pinggang pun susah. Jantung kat Malaysia ni is unheard of lah. Kalau dekat IJN, Institut Jantung Negara, tempat saya training dahulu, sebulan sekali nak buat heart transplant pun susah. Maknanya balik kepada persoalan asal, iaitu cuba elak jatuh sakit sebelum kena. Bila jatuh sakit jangan panik, jangan rasa macam alamak dah sakit. Teruskanlah, kita terus ke hadapan, be better than yesterday. Teman. So ubat tak boleh nak berhentilah. Itu jawapannya. Mungkin akan kurang, mungkin setengah tu ada ubat yang berkurang sampai 1-2 saja. Itu mungkin berlaku. Tapi berhenti seterusnya bila kena sakit jantung, stroke, tak. TIA, tak.
No. Betul. Doktor, Ya. Minta silakan. jadi doktor ada cakap kan ubat cair darah kan, yang ubat cair darah. Saya doktor nasihatkan saya makan ubat cair darah, tapi dalam masa yang sama saya ada gastrik, so dia ada komplikasi lah atau cair darah dengan gastrik ini. Kalau saya makan itu gastrik dia boleh doktor punya rasa. Boleh. Sebenarnya ubat cair darah ada beberapa jenis. Ada ubat cair darah yang namanya adalah aspirin. Aspirin ni waktu muda-muda dulu kita makan aspirin sebab sakit kepala. Just take sakit kepala, take one aspirin. Rupanya aspirin tu dia punya kehebatan dia adalah mengelak kena serangan jantung, mengelak kena serangan stroke. Untuk siapa yang pernah kena stroke dan serangan jantung, makan aspirin mengelak kena serangan seterusnya. Betapa hebatnya aspirin dulu yang kita gunakan untuk sakit kepala. Dululah kan. Okey. Kalau aspirin tak boleh makan, alhamdulillah sekarang ada beberapa pilihan ubat yang lain yang barangkali nak kena gastrik adalah rendah berbanding dengan aspirin. Namanya contohnya namanya adalah clopidogrel. Clopidogrel, CLOPIDOGREL, clopidogrel. Dia bukan aspirin, dia adalah ubat cair darah juga, antiplatelet juga, tapi dia lebih selamat untuk orang yang ada masalah perut lah. So mungkin tuan boleh tanya doktor, boleh tak saya tukar ubat ni? Ubat ni saya dah try, tak boleh juga. Ada cara. Tapi tidak makan terus, tak boleh lah. Saya rasa mungkin risikonya takut kena sekali lagi TIA. Takut TIA tu kena TIA yang lebih teruk daripada TIA, iaitu stroke, major stroke. Jadi makan clopidogrel. Dah ada di market, farmasi pun ada. Tapi janganlah beli, kena jumpa doktor tuan dulu, minta pendapat. Ada. Satu lagi cara adalah makan aspirin. Soalan kat belakang Cik Zaman soalan. Satu lagi adalah makan aspirin, makan ubat gastrik pada masa yang sama. Tak berapa praktikal lah. 2 ubat pula kan. Makan ubat ni, makan ubat gastrik sekali. Baik, tukar. Itulah pendapat saya. Boleh juga kalau tak teruk sangat, mungkin makan ubat gastrik dan aspirin. Tak praktikal. Untuk long term tak praktikal. Silakan. Terima kasih. Hypertension sekitar 10 tahun. Tapi saya diberi ubat yang biasa yang boleh makan sekali. Saya punya bacaan tu dulu mungkin tinggi, sekarang semakin turun normal. Saya turun lebih. Kalau saya lepas tu tahun lepas saya kena macam belakang saya sakit. Saya segera pergi hospital untuk pastikan sama ada serangan jantung dan sebagainya. 2 kali saya keluar lantas, lepas saya buat protes, tes dan sebagainya. Jantung saya kadang-kadang normal lah. Lepas tu doktor kata saya boleh discharge. So adakah ubat yang saya makan dan yang kontrol saya 20 tu tahapan ke mana yang saya boleh berhenti? Atau dia yang doktor akan isyaratkan saya boleh berhenti makan? Terima kasih. Soalannya boleh berhenti. Sekali lagi soalan yang lebih kurang sama lah. Bila boleh berhenti ataupun tukar ubat? Sebenarnya ubat darah tinggi ada berbagai jenis. Masalah lain semua tak ada. Saya punya kolesterol semua Darah tinggi saja. ketawa dan sebagainya. Okey. Terima kasih soalan tu. Saya nampak saudara masih muda, dah makan ubat darah tinggi. Betul. Berapa jenis? Satu saja. Dan ubat darah tinggi itu kontrol tekanan darah dengan baik. Ada kemungkinan tak boleh di masa depan boleh berhenti sebab satu ubat je. Boleh berhenti ke tidak di waktu depan? Betul. Saya baca saya punya tuan punya soalan macam tu lah. Kalau soalan jawapan yang kan macam ni. Ada beberapa saya dia makan kan, dia boleh dan ada yang makan bila tahap dia sama macam saya. Putus-putus sikit. Okey. Saya cuba mungkin jawapan saya mungkin tak seperti yang saudara minta. Tekanan darah sebenarnya ubat darah tinggi ada berbagai jenis. So ada ubat darah tinggi yang sesuai untuk seorang individu, tak sesuai untuk seorang individu yang lain.
Dua pesakit datang serangan jantung tak sama. Tak akan sama. Dua patient akan datang dengan sama A to Z problem dia. Sama dengan tuan lah. Darah tinggi, ubat makan sekian-sekian sesuai untuk tuan, mungkin tak sesuai untuk seorang sakit yang lain. Dan ubat tu ada berbagai jenis. Ada grup-grup dia lah. Antihipertensif, ubat darah tinggi ni ada berbagai jenis. Saya just bagi nak list down lah, calcium channel, beta blocker, ACE inhibitor, ARB sebagainya. Maksud saya adalah kalau ubat tu sesuai dengan tuan kan, dan kontrol tekanan darah dengan baik, satu ubat betul, saya rasa sangat setuju, teruskan. Tapi ada kemungkinan kalau boleh kontrol dengan cara lain. Untuk kontrol darah tinggi ni ada macam-macam cara yang lain. Cut down salt intake, garam kena kurangkan, exercise, kurangkan berat badan. Saya dah tengok sakit saya ada yang makan 1-2 ubat, kemudian ubat tu pelan-pelan saya boleh hentikan sebab tekanan darah dia terlalu bagus. Buat apa saya nak bagi ubat darah tinggi kalau tekanan atas systolic blood pressure cuma 110 contohnya kan, ataupun 100 sampai dia rasa pening-pening, ada juga yang macam tu. Satu lagi senario adalah pesakit saya yang ada morbid obesity, badan yang gemuk, BMI 40-45, ada satu pembedahan dinamakan gastric bypass surgery, bariatric surgery. Dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia ada kolesterol tinggi. Bila buat pembedahan itu, badan dia jadi kurus. 6 bulan, 12 bulan yang akan datang, tekanan darah baik, gula pun turun. Jadi saya pelan-pelan saya kurangkan ubat. Satu ketika dia mungkin on 1 ataupun 2 ubat saja. Daripada 8, 9, 10 jenis ubat, dia mungkin ubat yang kurang. Itu senario yang kedua lah. Tapi tuan punya situasi, bagi saya lah, saya rasa kalau tekanan darah tu dah kontrol dengan baik dengan satu ubat, sama ada adjust ubat, dos dia, ada dos yang tinggi, ada dos yang rendah, tapi jangan berhenti. Minta nasihat tuan doktor kepada tuan, dapat idea yang lebih baik. Bagi saya, jangan berhenti. Sebab dah pernah ada darah tinggi yang sangat tinggi kan, kemudian apa nak berhenti, itu bahaya. Satu ubat ni, satu. Jadi saya rasa kalau masa pun dah habis dah setengah malam, kalau sebenarnya ada banyak soalan lagi daripada tuan, dan dalam Facebook ni ada soalan juga. Jadi masa pun dah agak tak sempat. Mungkin akan datang topik menarik. Apa yang Dr. huraikan lagi pun menarik. Mungkin akan datang kita buat satu lagi sesi kah? Mungkin akan datang lah program-program berikutnya. Jadi saya bagi pihak Masjid Al-Munawwarah ingin mengatakan terima kasih kepada doktor atas perkongsian pada malam ini. Perkongsian menarik. Jadi antara pesanan utama doktor ini macam saya sendiri lah. Saya pun kena pakai ubat. Jadi nanti kalau ikut niat tu memang kalau boleh saya jalan pergi ubat kan. Tapi yang saya doktor cakap tadi takut berhenti terus. Itulah risau. Jadi kalau kena pakai ubat ni itu ada sebab doktor. Jadi terima kasih Dr. Faizal dan jumpa lagi pada sesi yang pada hari insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.